Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk makluman semua, program akan bermula tidak lama lagi. Bagi peserta yang masih belum masuk, bolehlah dilakukan menerusi link Zoom yang telah pihak kami sediakan. Untuk makluman semua, program ini akan berlangsung selama 1 jam 30 minit. Sekiranya anda mempunyai sebarang yang berkaitan dengan tajuk program ini, maka bolehlah diajukan kepada penceramah selepas selesainya sesi ceramah. Tambahan, selama sesi ceramah ini berlangsung, diharapkan para peserta tidak membuat perkara yang kurang menyenangkan seperti membuka kamera dan mikrofon secara tiba-tiba tanpa disuruh atau membuat bunyi yang akan mengganggu program ini. Harap maklum, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang saya kasihi, barisan ahli jawatan kuasa program ini, Cik Nur Azza Fazila binti Abdul Rahman selaku Setiausaha, Cik Olivia Hero Juraimi selaku Bendahari, Cik Azian binti Henry dan Cik Siti Nashila Umaira binti Sinadi selaku AJK dan Video Editor, serta para peserta yang sudi menghadiri sesi program kami pada malam ini. Selamat datang ke program online talk Cara Menghadapi Stres. Saya, Farah Shika binti Amjarani, pelajar Diploma in Maritime Occupational Safety and Health, semester 1 tahun 2022 dari Pusat Pengajian Netherlands Maritime University College, selaku pengacara majlis bagi program pada malam ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya mempersilakan penceramah kita pada malam ini, iaitu Cik Nurul Azian binti Bakri yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda sains sukan dalam bidang psikologi sukan dari Pusat Pengajian Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi mengendalikan sesi ceramah tentang cara menghadapi stres, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi majlis, Farah. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar, sehat? Sehat. Sehat, Miss. Okey, Alhamdulillah jangan kamu sihat. tertekan. Syukur. Okey, jangan kamu tertekan. Kita ni keluar masuk, balik-balik kita punya meeting ni. So kita malam ni kita buat santai saja talk ni. Kalau ada yang makan tu silakan, kalau ada yang tengah buat assignment tu pun silakan. Dan jika kamu dengar, kalau mau tulis slide ni boleh, kalau mau dengar sekejap pun boleh. Okey, kita mulalah. Kita mula kita punya program. Okey. Siapa tahu apa itu stres? Ada yang tahu? Ada. Apa itu stres? Awal-awal lagi Itu kena adalah tanya. tekanan, Miss. Tekanan. Adakah kamu sedang mengalami tekanan sekarang? Ya, Miss. Ya, Miss. Mesti. Okey, diminta bersabar dan bertenang. Mungkin dengan kita punya talk malam ni dapat membantu kamu untuk menangani stres yang kamu hadapi lah. Okey? Okey, menurut Dr. Hanseli, stres ialah satu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang yang disebabkan oleh suatu beban yang menimpanya. Keadaan apabila seseorang mengalami ketidakstabilan sama ada dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Stres ni juga bertindak balas terhadap fizikal yang normal terhadap peristiwa yang membuatkan anda rasa terancam, tekanan dan tidak stabil. Semasa kita stres ni ataupun kita menghadapi tekanan, satu sistem saraf akan merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin dan kortisol. Selepas itu akan muncul satu reaksi pada tubuh kita seperti jantung kita akan berdebar laju, otot kita akan menegang, nafas kita lebih laju ataupun tekanan darah kita lebih meningkat. Dan reaksi seperti ini disebut sebagai fight or flight ataupun respon stres. Okey, seterusnya adalah jenis stres. Jenis stres ni yang sering berlaku lah antara kita semua sebab
stres ni semua orang akan hadapi, tidak mengira umur, tidak mengira jantina, tidak mengira pekerjaan. Semua orang akan mengalami stres pada bila-bila waktu yang tertentu lah, yang macam ialah nanti kita akan jelaskan lagi lah punca-punca simptom kesan dia tu. Okey, stres ni terbahagi kepada dua, iaitu distress dan juga eustress. Distress ni adalah stres yang negatif dan tidak normal, sukar diselesaikan. Kita teruskan kepada, saya harap kamu dengarlah sebab sini sekarang tengah hujan. Okey. Ya, teruskan sudah, Kak. Kita teruskan pada dua jenis stres tadi, iaitu distress dan eustress. Distress ni adalah stres yang negatif dan tidak normal dan sukar diselesaikan, merendahkan motivasi diri, berlaku dalam jangka waktu yang sebagai kalau seseorang tu dia kehilangan ataupun kehilangan keluarga macam tu, dia akan merasa sedih yang berpanjangan sebab kita akan teringat-ingat pasal memori kita yang lama macam itulah dengan dia. So benda ini adalah distress dan stres ini adalah tidak baik dan harus diberikan rawatan secepatnya jika kamu mengalaminya, bagi mengelakkan depresi ataupun anxiety, kemurungan ataupun rasa cemas. Okay? Dan seterusnya adalah eustress. Eustress ni adalah stres yang positif dan normal. Boleh diselesaikan, memberikan motivasi, boleh meningkatkan prestasi kita, berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai contoh, time kita sebelum exam, kita kena ingat fakta, formula semua. And then habis exam, kita selesaikan selepas jawab exam, kita boleh enjoy, kita lupakan. So, dengan eustress ni, kita rasa cepat puas dengan diri kita, dengan apa yang kita lakukan. Terusnya adalah punca stres ataupun stresor. Stresor ni adalah stres normatif, non-normatif, stresor luaran dan juga dalaman. Stresor normatif ni selalu berlaku dalam kehidupan seharian kita. Macam contoh kita tadi kan, kita mau mula kelas, macam-macam kita punya masalah tapi kita dapat menanganinya. Ataupun jam kita mau balik kelas, ada pula jam. Itu perkara yang hari-hari lah yang kita akan tahu akan berlaku. So seterusnya adalah stresor non-normatif. Yang ini adalah peristiwa yang jarang berlaku, tiba-tiba berlaku. Contohnya bencana alam, kematian ataupun kemalangan. Stresor luaran pula itu seperti tekanan sosial, tekanan. Stresor dalaman pula adalah masalah yang berasal dari dalam diri kita. Okey, simptom dan kesan stres kita teruskan yang ini. Okey, kita terus kepada simptom stres. Sistem stres tu apa? Simptom seperti simptom emosi, kognitif, fizikal dan fisiologi, simptom tingkah laku. Okey, apa yang kamu nampak ni memang sering berlaku lah. Sama ada kamu perasan ataupun tidak, benda ni memang sering terjadi. Contohnya, kamu sedih berpanjangan, marah, kuat marah, lepas tu berfikiran yang negatif ataupun time dalam kelas tu kan kamu ada masalah di luar and then kamu masuk kelas tambah pula kamu buatkan kamu kurang tumpuan semasa belajar ataupun kamu akan rasa sakit di bahagian bahu kamu ataupun jantung kamu berdenyut dengan laju. Macam-macam lah simptom stres ni yang boleh kamu sedar ataupun tidak. Kesan stres seperti kesan fizikal, sistem saraf, hormon, tingkah laku emosi dan kesan mental. Dan kalau kamu nampak dekat slide ni,
Adakah kamu mengalami kesan ataupun simptom sekarang? Mungkin kalau kamu ada masalah, kalau kamu ada simptom dan kesan yang terdapat di slide ni, mungkin kamu boleh buat pemeriksaan dekat doktor, pakar psikologi ataupun konseling. Okey? Dan seterusnya kita akan mengetahui apa itu kaedah mengukur stres. Setakat ni boleh dengar suara saya? Boleh Kak, boleh. Sila. Okey, good. Okey, seterusnya adalah kaedah mengukur stres. Ada pelbagai kaedah. Ini boleh kamu lakukan secara online ataupun kamu berjumpa dengan pakar psikologi, konseling ataupun doktor. Perawatan seperti inilah kalau kamu mengalami stres. Dan semasa kamu datang pergi klinik ataupun tempat psikologi itu, mungkin orang akan tanya kamu terlebih dahulu apa masalah yang kamu hadapi. Nanti kamu jelaskanlah, kongsi dengan mereka dengan betul, dengan benarlah supaya mereka dapat bantu kamu cara merawat dengan baik. Step by step sampailah kamu pulih. Okey? Kamu boleh guna ni juga yang DAS ataupun PSS secara online. Nanti dia akan keluar tu soalan-soalannya tu apa yang kamu alami, simptom-simptom yang kamu alami. Nanti lepas tu dia akan bagi kamu keputusan lah tahap-tahap stres kamu ni, kamu stres yang tahap yang mana? Yang normal sejakkah ataupun yang teruk sudah stresnya gitu. So kita buat praktikal sedikit lah cara menangani stres dengan tarik nafas, okey? Boleh semua? Kita buat praktikal. Okey ya. Kalau boleh semuanya dalam keadaan yang selesa. Dalam keadaan yang selesa. Duduk ke ataupun hello? Boleh mulakan sekarang? Ya, okey. Tadi Okey. lagi. Ya, Sorry. tak apa. Teruskan saja. Okey, kita buat pernafasan. Semuanya duduk tegak. Lurus-luruskan dulu badan kamu. Relax. Okey. Okey, saya kira 1 sampai 5 kamu tarik nafas secara perlahan dan saya kira 1 pelan-pelan. Okey. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. Hembus. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat? Dapat ke kamu buat? Kamu dengarkah? Kah tidak dengar? Dengar. Alright. Kita buat sekali lagi. Kita buat sekali lagi. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, hembus. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau benda ni kamu boleh praktik dengan siapa-siapa sejak dengan diri kamulah terutamanya. Kalau kamu tengah stres tu, kamu cuba tarik nafas secara perlahan. Sebab bila kita stres tu, nafas kita lebih laju. Jadi kalau kita tidak dapat kawal kan, kita macam orang asma tu, lepas tu dia akan efek lah pada diri kita. Jadi kalau boleh, time stres tu, tekanan tu ada dengan kita, cuba tarik nafas. Yang paling mudah lah tarik nafas. Tarik nafas perlahan, hembuskan lagi macam tu sejak. Ataupun kamu juga boleh buat imagery, relaksasi ataupun macam-macam lah kamu boleh buat untuk supaya kamu dapat menangani stres. Okey, cara menangani stres ada banyak. So ini yang saya senaraikan lah, yang senang dan mudah yang untuk kamu lakukan. Antaranya adalah mengurus masa dengan baik, menyusun jadual yang lebih teratur, melakukan pekerjaan secara berperingkat,
Macam kita buat program ni, jangan mau buat sendiri-sendiri. Kita ada organisasi, so dalam organisasi itu masing-masing kan, dengarkan ni. Kalau kita perlu menyusun jadual dengan lebih teratur, melakukan pekerjaan secara peringkat. Khususnya adalah makan makanan yang berkhasiat, diet yang seimbang, makan yang mengandungi vitamin, protein, mineral dan karbohidrat. So kamu boleh tengoklah piramid makanan tu, jangan main suka hati main makan saja. Okay, and then tidur yang cukup, rehat yang cukup, sekurang-kurangnya 8 jam. Semua orang mesti tidur 8 jam. Dan paling lewatlah tidur tu jam 10 malam. Jam 10 malam. Kalau boleh seharian tu mesti cukup 8 jam supaya kamu lebih sehat. Okay. Seterusnya adalah cara menangani stres juga dari segi beribadat mengikut agama masing-masing. Dengan sembahyang, berzikir. So itu kamu boleh buatlah. Kalau kamu stres, kamu cubalah buat apa yang agama kita suruhkan. Cara kita menenangkan adalah dengan berzikir, sembahyang. Okey, melakukan perkara yang disuka seperti mendengar lagu, memancing, berbasikal. Kamu dengar? Kak dengar. Okey. Melakukan perkara yang disuka seperti mendengar lagu, memancing, ataupun berbasikal. Meluahkan perasaan atau berkongsi masalah dengan orang yang terdekat dan dipercayai seperti keluarga ataupun rakan. Okay? Sebab time kamu stres tu, kamu akan lupa perkara yang selalu kamu buat. Contohnya perkara yang kamu minat. Selalunya kamu akan menonton anime ataupun kamu stres, kamu akan lupa. Tapi nanti bila kamu dah hilang stres tu, kamu akan buat balik kamu punya hobi, kamu punya minat, semua tu. Okay? So, untuk yang meluahkan perasaan ni, pastikan orang yang betul-betul kamu percaya dan boleh dibawa berbincang. Okey, macam keluarga kamu ataupun rakan kamu. Jangan meluah perasaan yang kamu alami itu dengan orang lain yang kamu tidak kenal ataupun orang tu negatif. Kalau boleh kamu lebih tahulah orang tu positifkah ataupun negatif secara pemikiran dia. So bila kamu luahkan perasaan dengan dia dan dia bagi tahu masalah kau ni kau boleh selesaikan dengan macam ni. So itu adalah positif, tapi kalau bila negatif tu susah sikitlah. Kalau boleh elakkan daripada orang yang negatif, okey? Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Stres adalah perkara biasa yang dialami oleh setiap manusia. Perbezaannya adalah bagaimana cara seseorang menangani stres tersebut. Dan ingat, stres ni boleh dirawat. Okey. Kesimpulannya, okey, bila seseorang tu meluahkan perasaan dengan kita, time tu dia stres kan. Dia luahkan perasaan dengan kita. Kita kalau boleh be understanding, be empathy dan be supportive lah. Sentiasa mendengar. Dengan dengan memahami situasi dia. Jangan cakap, alah masalah kau ni kecil je pun. Kau boleh hadapi benda ni. Takkan kau nak boleh? Itu nak boleh. Kita nak boleh cakap dengan orang-orang yang stres dengan begitu. Kalau boleh, elakkan dari cakap macam begitulah. Sebab kita ni kan tak tahu orang punya tahap kesabaran dan tahap pemikiran dia macam mana. Lain orang, lain cara penyelesaiannya. So, kalau boleh kita kena jaga percakapan kita dengan orang-orang yang stres ni. And then kalau kita,
orang stres nih biasanya dia mau didengar saja. Dia mau didengar. Dia tidak pun mau kamu bagi dia alasan kah atau apa-apa, ataupun dia tidak minta pendapat kamu pun, tapi dia minta kamu dengar apa yang dia cerita, apa yang dia hadapi itu, dia ingin kamu tahu supaya bila dia selepas dia meluar dengan kamu, dia akan rasa lega. Benda itu akan terjadilah. Kebiasaannya macam tu. Kebanyakannya orang yang stres ni dia mau didengar saja. So kalau boleh kamu sebagai kawan orang yang bermasalah ataupun diri kamu yang bermasalah, cuba jadi orang yang pendengar setia ataupun orang yang positif. Kawan dia. Jangan pernah tinggalkan orang yang stres. Kawan dia, bawa dia rawat diri dia macam mana. Okay, jumpa psikologi, jumpa konseling ataupun jumpa psikologis. Kamu boleh jumpa dengan orang semua ni. Boleh pergi hospital buat appointment dekat sana. Dekat sekolah pun ada, dekat college ada kan. Konseling, so kamu boleh jumpa dengan mereka lah. Okay, itu sahaja panjang lebar kita pada malam ini. Maaf kalau ada salah. Okay. Ada apa-apa soalan? Sheila, okay? Yang ada soalan tuh bolehlah tanya. Kamu stres kah semua ni? Jangan kamu stres ah. Alhamdulillah program kita berjalan juga walaupun ada masalah-masalah. Alhamdulillah. Comel. Okay. Alhamdulillah. Wow, comelnya. Alhamdulillah. Okay. Ada yang ada soalan kah? Ada. Boleh tanya enggak? Ya, boleh tanya. Apa? Kan kalau misalnya kita ada stres, kan berjumpa sama konseling, itulah. Jadi kalau jumpa konseling itu orang apalah orang punya cara kamu menangkan stres seseorang tuh, kenapa jangan buat kah? Nah itulah. Okay. Dia itu kan dia macam berkesan kan untuk orang yang ada stres. Okay, terima kasih. Kalau biasanya kan kalau kita pergi konseling tu, kebanyakannya kalau jumpa konseling yang okey kan, kadang-kadang ada dia punya etika untuk simpan rahsia semua tu kan. So, bila kamu jumpa konseling, nanti diorang akan tanya kamu, apa masalah yang kamu hadapi? Dia akan tanya kamu, apa masalah yang kamu hadapi, and then kamu ceritalah dengan diorang, masalah saya ni macam ni. Tapi kamu kena jawab, kamu kena cerita dengan jujur lah. Jadi, masalah tu, diorang akan bagi ataupun diorang akan bagi buat sekejap sabar. Okey, dengar? Boleh? Oke. Boleh, Miss. Alright. Kalau kamu jumpa konseling tu, biasanya diorang akan mau tahulah cerita kamu tu, masalah kamu tu apa. Pertama yang begitu. Lepas tu yang kedua, diorang akan bagi kamu, dia akan tengoklah tahap kamu ni dengan bagi kamu question A kah, ataupun dia akan bagi kamu macam yang tadi tu yang DAS, ataupun dia akan gunakan the stress test, ataupun macam-macam lah kaedah-kaedah mengukur stres ni. Dan bila diorang sudah tahu tahap-tahap kamu stres tu macam mana, nanti diorang akan buat rawatan dengan kamu, mungkin secara berkala dalam berbulan jugalah. Diorang akan tengok kamu punya perkembangan dari masa ke semasa. Diorang akan tengok macam itulah. Selain itu diorang akan bagi, sebelum ni kawan saya ada yang macam tu, dia akan bagi ubat lah. Dia akan dibagi ubat macam tu untuk cara menenangkan dia punya diri lah. Yang biasa-biasa diorang akan bagi berkesan ataupun tidak. Kalau stres yang dialami itu tidak terlalu, okay. Nah, sampai mana aku cerita? Oke. Teruskan.
Gimana sudah itu? Sampai mana kamu dengar? Kakak teruskan saja. Oke. Masalah kita nilai nih sekarang. Oke, kalau boleh setengah orang apabila dia jumpa konseling tuh benda tuh berkesan untuk dia, tapi setengah orang tidak berkesan. So bila tidak berkesan tuh itulah salah satunya adalah dengan meluap perasaan dengan orang yang terdekat lah, orang yang lebih tahu dengan dia. So, tapi sebaik-baiknya berjumpa dengan pakar lah, konseling, psikologi. Dorang tuh semua tahu cara menangani stres kamu. Dorang akan pantau kamu setiap bulan gitu, setiap minggu, mengikut kamu punya tahap stres. Rawatan tuh macam-macam lah. Mungkin dia akan bawa kamu dia akan suruh kamu lukis kah, mewarna, ataupun mendengar musik, dia akan suruh kamu buat aktiviti, exercise kah, macam itulah antara aktiviti-aktivitinya dan cara menanganinya. Bila kamu ke konseling lah, itu sahaja. Boleh jelas? Jelas, Kak. Boleh, Oke, Miss. next soalan Ya. ada lagi. Halo, Miss. Yes. Saya mau tanya, adakah stres itu boleh menyebabkan diabetes? Biasanya diabetes tuh dari segi pemakanan kita lah, kan? Tidak juga, tapi dia boleh jadi juga sebab itu antara simptom, kalau nak silap saya tuh ya simptom kesan. Sebab kalau kita ni kan stres, itulah sebab kalau time stres tu kamu kena kawal kamu punya pemakanan. Jangan time stres tu kamu makan berhabis and then kamu lupa pula kamu perlu ambil kalori, berapa kalori setiap hari. Kamu bantai siap tahu makan manis, makan coklat. Biasanya orang stres dia akan makan makanan yang itulah banyak kan. Dia punya apa tuh? Dia lupa. Jadi dia lebih makan. Jadi dia katanya, aku mau makan banyak nih supaya hilang aku punya stres. Padahal benda tuh sebenarnya memudaratkan diri dia. Lepas dia stres baru dia sedar berat dia meningkat. Dan macam-macam penyakit yang boleh ada dengan dia. Dan ya mungkin diabetes ini adalah salah satu penyakit yang kronik dan memberi kesan lah kepada sesiapa yang mengalami stres. So jaga makan kamu stres ataupun tidak, kena jaga makan kamu, oke? Ya. Stres boleh kurus kah? Wih, ada. Boleh. Ada juga orang yang begitu. Sebab dia tekanan kan. Janganlah, nanti kamu, kalau kamu stres, yang time kamu stres tuh kamu turun, lain juga tuh dia punya body itu. Jadi bagus lagi kamu, kalau kamu stres, kamu exercise. Barulah oke, janganlah pula setiap hari mau stres. Jadi stres, menguruslah konon. Nah, ada juga tuh. Jadi lebih baik kalau kamu stres macam tekanan, assignment banyak, pergi gym dulu lah, pergi jogging dulu lah. Nah, itu memberi manfaat lah pada diri kamu. Sekurang-kurangnya tidaklah orang cakap dia ini stres, dia ini kurus sebab stres. Nah, malu juga. Sekurang-kurangnya adalah dinampak biarpun kamu nih stres, tapi kamu dapat kawal diri kamu dengan bersukan. Memang adalah juga orang yang macam gitu, sebab makan hati kan, stres. Kalau boleh bersukan lah ya, jangan mau berkurus sebab stres. Stres sebab kurusan gitu lah. Miss, Ya. kalau stres pasal hubungan tuh macam mana lah? Hubungan dengan pasangan kamu. Iya. Ya, Miss. Ya. Oke. Benda tuh kan kalau yang macam kita dengan pasangan kita, bincang dulu. Dia berbincang apa masalah sebenarnya. Kalau tidak dapat masalah yang tidak boleh diselesaikan lah sudah antara kamu dengan pasangan kamu. Macam kamu lebih baik jumpa dengan kamu punya orang kawan-kawan kamu lah, kawan yang kamu boleh percayai, keluarga kamu yang kamu boleh percayai. Kamu ceritalah
bagi tahu dorang, saya ada masalah ini. Mungkin sedikit sebanyak dorang pun bantu kamu cara menyelesaikan macam ni. Kau perlu buat macam ni dan pasangan kau tu pun perlu buat macam ni. So komunikasi itu pun sangat penting juga dalam berpasangan tu. Satulah, sebelum buat keputusan tu, perbaiki dulu komunikasi sebenarnya, and then Oke. Right. Kalau boleh, sebelum masalah tu menjadi besar, perbaiki komunikasi dengan pasangan kamu. Tanya dia apa masalah sebenar. And then bila sudah tahu cara penyelesaiannya dan perlulah diperbaiki masalah tu. Tapi kalau secara berterusan, lebih baik kamu jumpa dengan keluarga kamu, rakan kamu yang kamu boleh percayai dan luar perasaan dengan orang lah. Dan pastikan kawan kamu tu yang tidak suka dengan pasangan kamu. Okay? Dan itulah salah satunya. Tapi kan Kak, ya. Kalau dia yang tidak mau berkomunikasi macam mana tu? Kalau dia yang ego Kalau macam dia mana, nak Miss? Iya, dia ego, Miss. Break sejak lah, kan single lagi bagus. Kita di sini untuk belajar. Ya, Wah, mantap, Miss. banyak lagi orang lain. Santai. Okey, boleh bah. Beginilah, macam kalau kamu punya pasangan tu, dia tidak mau berkomunikasi dengan kamu, memanglah orang cakap, cari lain lah macam tu kan. Iya, dia lari dari Tapi masalah. kamu salah. Betul tuh, Miss. Ya. Tapi susah lah sebenarnya kalau bila kamu sudah manja kali dia. Lepas tu Yalah, Miss. nanti dia apa tu? Kan kena, kalau macam gitu, perbaiki cara kita, cara pemikiran kita. Sebab kalau kau mau berpasangan ni, kau kena ada komitmen, kau kena ada komunikasi yang baik. Jangan, sebab kamu bukan sejak untuk diri kamu, tapi untuk pasangan kamu. Sama-sama naik, bukannya satu orang naik, satu orang lagi turun gitu. Ya, betul So, tuh. kalau ego tuh kasih sedarlah dia, kan kamu pasangan. Nah, dia kalau kamu tahu kelemahan dia, kamu bagi tahulah kelemahan dia apa sebenarnya. Yang kau ni ego bilangnya. Jadi kau kena macam ni. Tidak bagus kalau ego terasi terus. Jangan mau sendiri-sendiri sendiri-sendiri layan perasaan gitu. Jangan, okey? Tapi kalau tidak tahan, cari lain. Ya, betul Yalah, tuh. Miss. Break sejak lah. Single lah balik. Oke, Miss. Okey. Miss, Ya. macam mana mau cari sumber inspirasi? Sumber inspirasi. Wih, sampai di situ kita. Miss, kalau Miss sendiri lah kan? Siapa sumber inspirasi, Miss? Dari segi apa tuh? Jauh. Ya. Saya hidup saya ini tidak pernah pun terlalu ikut ataupun fanatik dengan orang lain. Tapi mungkin salah satunya orang tua saya lah yang saya menjadi inspirasi hidup saya itu sejak cara dorang itulah sampai sekarang. Oke, ada lagi? Kamu sekarang apa? Ada yang kerja nih? Ada yang tengah kerja? Kamu buat belajar sambil bekerja kah sekarang? Iya, Kak. Oke. So, kena pandai bagi masalah ya. Sebab kalau bila kau kerja dan belajar nih, dia akan, kadang-kadang ada orang yang tidak boleh kawal dia punya diri. Dia tidak boleh kawal dia punya jadual. Tapi ada juga orang yang boleh. Kalau boleh, bahagikan masa kamu. Kalau boleh, bahagikan macam ada kerja, lepas tu ada rehat. Pastikan kamu ada rehat lah. Rehat,
makan pun oke, makan yang berkhasiat, and then jangan makan fast food terus. Lepas tu kena ada olahraga, oke? Widih, sila tangannya. September weekend je Kak. Oke, enggak apalah. Cari duit kan kamu. Cari duit lebih. Alright. Ada lagi? Ada lagi soalan? Oke. Lagi soalan? Alhamdulillah. Tapi apapun saya minta maaf lah dengan kamu semua kalau ada masalah malam ni. Macam ada masalah lain kan. Memang tidak terduga lah. Jadi Ya. saya minta maaf. So apa yang tadi kita share tu semoga memberikan kamu ilmu yang baru dan semoga apa yang kita belajar tadi tu kamu boleh praktiskan dengan diri kamu, dan bila kamu tahu sudah kesan-kesan simptom tu dan kamu boleh tahu sudahlah diri kamu. Bila kamu stres, aku ni stres gini-gini. So kamu kena cool down diri kamu balik dan refleksi diri kamu balik apa yang harus kamu buat, okay? Jangan stres sendiri-sendiri, pastikan kamu berkawan, jumpa kawan yang jadi kawan yang positif, okay? Menjadi perantau tu bukan senang lah. Kawan adalah keluarga kita, okay? Jangan kawan yang tidak baik. Kalau ada konflik tu, kalau mau tegur, cara tegur orang lah kan. Kalau cara tegur orang, kamu jangan direct depan orang ramai. Kalau boleh, contohlah dia ni mulutnya celupar, kamu panggil dia. Kamu ataupun kamu WhatsApp dia. Kalau boleh panggillah secara berdepan, tanya dia. Kau ni macam ni, macam ni, macam ni. Tapi janganlah kau marah. Kamu bagi tahu dia apa masalah dia sebenar. Okey, mungkin dia boleh ubah diri dia. Jadi sekurang-kurangnya dia sedar apa masalah dia. Jadi kamu pun boleh jadi kawan yang baik dengan dia. Tegur dia dengan baik, okey? Kalau dia terus bawa gaduh, Miss, macam mana, Miss? Bawa bergaduh, Aisyah. Janganlah Jok kau bergaduh. Kau cakap tenang, Tidak, sabar. kalau dia yang Saya membawa. ni cuma bagi tahu. Lari, Vin, lari. Dia lari. Dah lah, kalau dia jangan. bawa kau bergaduh, kalau boleh kamu cakap dengan dia. Saya cakap benda yang betul sebelum orang lain tegur kamu, lebih baik saya yang tegur kamu. Macam gitu. Jadi sebelum dia malu, harus kamu yang tegur. Kawan kamu sendiri yang tegur kan. Kalau boleh, dan menegur tu kan, jangan tegur depan orang ramai. Sebab bila kamu tegur kawan kamu tu depan orang ramai, dia automatically akan marah dan akan malu. So lebih baik kamu panggil dia, bercakap berdua macam ni. Lepas tu, kamu jelaskan dengan dia apa masalah dia. Okay? Okay, Miss. Jangan bergaduh lah. Kalau boleh jangan bergaduh. Ya, Miss. Ada lagi soalan? Terima kasih kepada Syekh Nurul Azian binti Bakri atas segala penerangan dan pengetahuan baru yang telah dikongsikan bersama kita sebentar tadi. Syabas kepada para peserta atas kesabaran, perhatian dan kerjasama yang telah anda berikan sepanjang program ini berlangsung. Dengan ini, maka berakhirlah sudah sesi program kita pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh